Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Untuk rakan-rakan yang tunggu live dekat Facebook page, sebab saya ada message tadi dekat Facebook group. Sekejap. Kena mute. Okay. Saya ada live dekat saya ada try nak live dekat Facebook group tapi tak dapat sebab tak tahu, mungkin Facebook block ke apa ke kan. So jadinya saya share live malam ini ke YouTube. So kalau sekiranya tuan-puan nak tengok daripada YouTube pun okey. Sebab Facebook kena block, so kita guna YouTube lah. Okay, sebab Facebook company lain, YouTube under Google kan. Facebook ni dia dajal sikit lah. Okay, so jemput rakan-rakan yang nak follow Zoom, follow meeting malam ni, boleh follow dekat YouTube lah. Okay. Untuk ahli group tak ada masalah. Okay, untuk ahli group tak ada masalah sebab saya bagi terus link ke Zoom meeting. So untuk rakan-rakan dekat Facebook, kena follow dekat YouTube lah. Okay, jadi saya buat announcement sikit lah. Untuk live diskusi malam ini, FB tak boleh connect, tak boleh buat live. Sila terus ke YouTube channel saya. Tengok post di bawah. Ya. Okey. Okey. Okay, selamat datang semua. Okey. Sebelum kita start, boleh komen sikit tak kalau suara dengar okey, jelas, gambar nampak clear, boleh tekan 1, at least saya tahu. Okey. Dah tahu dah soalan apa kan. Okey. So sebenarnya malam ni adalah malam pertama yang sepatutnya saya nak buat live dekat Facebook. Tapi mungkin lah, saya ingat kan, mungkin sebab hari tu masa yang Israel tu bom Palestin tu kan, saya ada share artikel juga berkenaan dengan Palestin, tentang kekejaman Israel, laknatullah. Mungkin lah sebab tu kan saya punya Facebook personal pun kena ban, kena block, tak boleh nak buat live. So saya ingat dia cakap berapa bulan tu mungkin beberapa bulan lah kan, 3 bulan ke berapa bulan tu kena ban, macam tu lah kot kan. So sebagai alternatifnya saya tak buat live dekat Facebook lah. Setiap kali kalau saya nak buat live, saya akan bagi link ke YouTube. Okay? Saya akan bagi link ke YouTube. Nanti tuan-puan boleh tengok dekat YouTube. Okay? So bagus jugalah kan, teknologi kan ada alternatif yang kita boleh tahu. Sebab kalau guna Zoom meeting yang berbayar punya kan, Zoom meeting yang paid, berbayar punya version, tak tahu yang free punya, tapi yang saya pakai ni saya bayar lah. Kita boleh terus sambung live dekat, sama ada kita nak live terus dekat Facebook ataupun nak live terus dekat YouTube. Either or lah, boleh pilih sama ada nak Facebook ataupun nak YouTube. Tapi Facebook dah block, guna YouTube lah. Tapi kualiti lebih kurang, kualiti sama je. And then dari segi dia punya delay, kalau saya bercakap sekarang, dia akan delay 20 second juga, sama. Okay, 20 second, 20 saat untuk tuan-puan dengar. Okay, 20 second, agak lambat sikit lah. Tapi yang bagusnya dekat YouTube pun ada ruangan chatting juga. Kalau sekiranya tuan-puan nak tengok ataupun nak chat, boleh say something lah, boleh type lah apa-apa kan dekat bahagian chatting tu. Sama juga. Okay. Okay, so
Pertama sekali saya ucapkan terima kasih tahniah kepada semua kerana sudi dapat meluangkan masa pada malam ini untuk kita berdiskusi beberapa counter-counter lah kan, sebab uh, uh, saya dah cakap dah sebelum ni kan kita nak discuss counter-counter kan, cumanya ada do and don'ts lah kan, apa yang boleh saya cerita, apa yang tak boleh saya cerita. So kita start properly lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'. Pertama sekali terima kasih tahniah sekali lagi pada semua kerana dapat beri komitmen pada malam ini untuk kita sama-sama berdiskusi. Tajuk pada malam ini saya tak letak spesifik topik lah, cumanya kita nak discuss beberapa counter, and ini sebenarnya sesi yang sepatutnya sesi pertama nak start balik Facebook Live, tapi tak dapat, terpaksa buat dekat YouTube. Tapi tak apa, kita akan teruskan lepas ni, kita akan teruskan macam biasa. Cumanya sebelum kita start, saya just nak bagi penerangan sedikit lah kan. Sebab sebelum ini memang kita buat secara berkala. Kita buat almost every week, dan dalam seminggu tu kita buat beberapa kali sesi penerangan tentang counter-counter kan. So dia punya flow dia adalah, pertama sekali saya cerita dulu berkenaan dengan indeks, saya cerita dulu berkenaan dengan sectorial index, and then kalau ada beberapa counter dulu saya cerita dulu, and then next second part lepas tu saya akan buka kepada tuan-puan untuk letak apa-apa sahaja counter-counter yang tuan-puan nak saya komen lah kan. So kita akan teruskan format tersebut, cumanya apa yang saya boleh kupas tu adalah limited lah. Okay? Sebab kalau sekiranya kita buat live untuk ahli group, okay? Live untuk ahli group, dan ahli group maksud saya adalah ahli group klien dan VIP klien. Ada saya boleh bagi termasuk investment advice. Okay? Maksudnya adalah saya boleh bagi sekali saranan sama ada boleh buy ataupun dah boleh sell ataupun boleh hold kan. Tapi kalau kita buat sesi diskusi pada public, saya terikat dengan regulation SC ataupun Security Commission SC. Tak boleh bagi buy call, bukan buy call, tak boleh bagi investment advice. So dalam phrase investment advice tu maksud dia memberi saranan lah untuk membeli, saranan untuk menjual, dan saranan untuk hold. Itu tak boleh. And then mempengaruhi mana-mana individu untuk membeli ataupun menjual lah atau tertumpu kepada mana-mana stok. Itu tak boleh. Okay? Tapi untuk diskusi purely technical analysis tak ada masalah. Okay? Nak tengok dekat mana oversold, nak tengok dekat mana overbought, nak tengok mana dia punya bullish, mana dia punya bearish kan, mana support, mana resistance. Itu semua counter sepatutnya okey lah kan. Sepatutnya okey dan kita boleh discuss lah. Okey. Dekat YouTube okey tak rakan-rakan dia? Ni ada komen-komen jugalah dekat rakan-rakan dekat YouTube. Ada juga komen satu, maksudnya boleh dengar lah Okey. Selamat datang rakan-rakan dekat YouTube. Saya expect rakan-rakan yang tengok dekat YouTube ni adalah datang daripada Facebook lah. Okay, datang daripada Facebook lah. So, saya share. Macam mana saya nak share ni? Tak boleh. Sebab saya share link untuk YouTube live ni dekat group community Celik Saham tu kan. Group tu adalah private group kan. So saya ingat saya nak share dekat page tapi tak dapat. Tak apalah. Tak ada masalah tu. Okay. So untuk tidak membuang masa, saya share dulu chat. Okay. Saya share dulu chat. Tuan pun boleh nampak tak chat yang saya share tu? Kalau dekat Zoom dia cepat sikit lah boleh nampak kan. Kalau dekat YouTube ni lambat sikit lah. Okay. Kalau boleh nampak tekan 2. Okay, kalau boleh nampak chat yang saya share tekan 2. Okay, rakan-rakan dekat YouTube pun boleh tekan 2 jugalah kalau nampak chat. Okay, tiba-tiba muncul chat Sasbadi terus kan. So saya boleh komen berdasarkan pure technical analysis sahaja. So tak boleh nak terlampau
tak boleh nak bagi advice lah maksudnya kan. Kita just discuss technical analysis sahaja. Okay, so hari tu untuk group VIP kita dah discuss index kan, kita dah discuss index. So untuk yang discussion public ni, saya ingat saya nak start balik. Okay, kita start balik, kita discuss balik, kita tengok balik satu persatu lah. Okay, kita tengok satu persatu. First kita tengok index and then kita tengok sectorial index. Yang kita tengok je. Walaupun dah discuss baru-baru ni kan. Kira untuk ahli-ahli group ni kira sebagai refreshment course lah kan. So tuan-puan boleh refresh balik apa yang kita dah discuss hari tu. And then kalau sempat, sebab saya ingat untuk buat sesi live ni saya hanya akan buat sampai jam 11.30 je. Lepas tu sebab nak rehat awal lah, nak tidur lah, besok nak trade lagi kan. Okay, so kalau lebih-lebih sikit pun okey lah tapi tak nak lah sampai jam 11. Sebab sebelum ni pun dia dah delay kan sampai jam 11 macam tu. Okay, so kita tengok index dulu kita tengok index dulu. So biasanya kalau index ni saya suka tengok dia punya long term dia. Okay, saya suka tengok dia punya long term dia. Apa yang kita nak tengok adalah pertama sekali saya akan tengok monthly punya chart. Okay, saya akan tengok monthly punya chart. Tapi kalau tuan-puan yang tak biasa dengan kita punya style technical analysis ni, biasanya saya bukan start dengan monthly, saya akan start dengan lebih besar lagi daripada monthly. Kita akan start dengan yearly punya chart. Slow sikit. Mungkin sebab malam ni sebab saya Zoom meeting lagi, saya on YouTube lagi. So trading view ni dah jadi slow. Ni pun sebab saya pakai mobile prepaid. Kita refresh dulu. Hopefully trading view tak buat problem lah malam ni. Check dulu internet connection. Okey je. Internet okey. Dia keluar sasbadi balik. Saya kena tutup dulu. Kita buka index dulu. Saya nak buka satu paparan je, senang. Jadi kita buka yearly lah Kita buka yearly. Dan saya buka index. FBMKLCI. Okay. Okay. So, sekiranya tuan-puan yang baru follow kita punya live pada malam ni, sebenarnya saya baru je discuss tentang index dengan rakan-rakan ahli group VIP dan ahli group klien pun kita ada discuss juga sebelum ni lah. Cuma ahli group VIP yang saya discuss detail sikit lah ahli group VIP klien. So, berdasarkan wave, Elliott wave, sebenarnya kita punya index ni berada dalam fasa penurunan. Dia akan drop, okay? Masih berada dalam fasa penurunan ataupun kita panggil sebagai correction phase. So correction phase 4 untuk yearly chart lah, fasa correction yang keempat. So berdasarkan correction phase 4, dia akan mengambil beberapa tahun lagi lah sebenarnya untuk sampai ke dia punya oversold area. Kalau sekiranya tuan-puan tengok berdasarkan pure technical analysis, kita tak cerita apa-apa investment advice lah Ini berdasarkan technical analysis sahaja. Okay. So expectedly berdasarkan wave lah ini adalah wave yang ketiga. Okay, wave ketiga untuk Elliott wave. So ini adalah expected wave 4 untuk Elliott wave, di mana wave 4 ni adalah correction wave lah. So dijangkakan kita punya index akan membuat correction sampailah tak tahulah sampai tahun berapa kan, tapi around this year lah. Mungkin 2017, mungkin lebih awal, mungkin 2017 pula 2027 kan, mungkin 2025, kita tak tahu. Sebab sekarang kalau tengok pada keadaan global, dunia dan negara kita sendiri pun secara umumnya memang jangkaan untuk bangkit balik itu akan ambil masa. So memang expectedly lah, okay? Expectedly dia akan ambil masa untuk bangkit balik. So berapa lamakah masa yang diambil untuk dia bangkit balik, macam mana kita nak tahu? Saya akan tengok oversold. Dekat mana area oversold berlaku kan? Kalau kita tengok macam ni, belum masuk lagi area oversold. Kalau tengok sebelum ini kan, sebelum ini tak cukup data ni sebenarnya kat belakang-belakang ni kan, tapi kita expect dia macam tu lah. Itu expectation lah So
apa yang akan berlaku adalah dia sepatutnya dia akan drop macam tu juga. Okay, sepatutnya lah. Tak tahulah mana, orang tahu masa depan kan. So bila dijangkakan dia akan tamat, saya jangka lah. Tapi manalah kita tahu kan, ini hanyalah projection berdasarkan wave yang ada. Area sini, area sini, area sini. Ini adalah jangkaan yang indeks baru akan mula buat rebound dan akan mula perlahan-lahan keluar daripada dia punya correction phase. So bermula daripada sinilah barulah akan masuk ke wave yang kelima untuk indeks. Wave kelima berdasarkan yearly candle, satu candle satu tahun. Okey, so apa yang signifikannya wave 4 ni? Yang signifikannya wave 4 ni adalah sekiranya tuan-puan dah ada ilmu dan dah belajar betul-betul dan dah ada akaun CDS dan dah mula trade, masa ni lah untuk tuan-puan timba pengalaman. Sebab masa correction ni market memang tak menentu kan, dia volatile. Banyak drop, banyak terjun kan. Kadang-kadang rebound tapi banyak terjun, rebound banyak terjun macam tu kan. So sekiranya fasa correction ni kita boleh survive dan kita mungkin insya-Allah lah kan ada boleh buat profit lagi dan sebagainya. Maksudnya apabila dah masuk fasa bullish yang akan datang ni, kita tak tahulah bila dia start kan. Maksudnya tuan-puan dah steady dah. Dah steady dah. So tapi saya selalu cakap, kalau masa ni lah baru nak buka akaun CDS, masa ni lah baru nak belajar, masa ni lah baru nak memahami itu ini dan sebagainya, memang agak terlambat sikit lah. Dia tak ada pun sebenarnya istilah terlambat, betul-betul terlambat tak ada. Selagi tak mati adalah masa nak belajar kan. Tapi agak terlambat sikit sebabnya orang lain yang dah start awal dah faham dah kerenah market, macam mana nak baca pergerakan market dan sebagainya. Tapi kita baru nak tegih-hegih, baru nak belajar, baru nak mencari kelas dan sebagainya macam itulah. Okay. And then honestly M+ dah tak bagi Remizer buat kelas selain daripada untuk klien dia sendiri sahaja. Itu regulation terbarulah dan kita kena abide lah. Itu adalah rules. Okay. So itu bercakap tentang indeks. So nak tengok lebih kecil lagi time frame, kita tengok monthly. Okay. Apa yang berlaku pada monthly index. So berdasarkan apa yang saya dah discuss dengan ahli group dalam group VIP klien hari tu, kita punya monthly index dah berada dalam fasa macam mana nak cakap, dia dah cuba, dia dah sampai tahap maksimum dah, bearish punya zone. Ini adalah bearish punya zone, nampak tak? Kalau tuan-puan perasan betul-betul lah daripada yang zone merah ni, itu mewakili bearish punya zone. Ini kalau tuan-puan tengok dekat trading view memang tak jumpa indikator ini, sebab indikator ni saya buat sendiri. Dan saya hanya share kepada ahli group yang subscribe indikator ini sahajalah dan ahli group VIP yang subscribe indikator ini sahaja. Okay. Kalau dia hijau maksudnya dia bullish. Dia berada dalam fasa bullish. Kita nak yang fasa bullish. Okay. And then fasa bullish pun nak kena faham juga, sebab fasa bullish ni dia ada dia punya maksimum ataupun momentum paling tinggi dalam fasa bullish dan momentum paling tinggi dalam fasa bearish. Kalau momentum paling tinggi dalam fasa bullish, dia punya kembang tu maksimum dah. So bila dah habis dia punya maksimum kembang tu, dia mula kuncup balik. Masa tu kita dah get ready yang untuk akan berlakunya retracement. Kita dah tak terburu-buru, ataupun kita kalau sekiranya tuan-puan dah ada kat dalam, memang kena berhati-hati dah. Okay, memang kena berhati-hati dah. Takutnya dia turun, dia masuk dalam fasa bearish dan nak kena menunggulah bila maksimum fasa bearish. Okay. So macam indeks sekarang kan. Kalau tuan-puan tengok monthly punya indeks. Okay, monthly punya indeks, dia dah melepasi maksimum fasa bearish. Okay. Kita tengok zone yang hijau merah ni je dahulu. Okay, untuk lebih senang lah. Lepas ni baru saya tengok yang lain-lain punya indikator. So dia dah mula kuncup. Cumanya sekarang dia tak habis lagi. Dia kuncup tapi dia tak habis lagi. Okay. Mungkin tak terang kan. Saya cuba besarkan sikit. Saya buang semua lukisan ni ada. Lukisan tu tak ada masalah. So kita boleh lukis je balik bila-bila masa je kan. Yang penting kita faham lah. So sini dia punya maksimum fasa bearish untuk monthly punya index. Dan sini dah masuk, dah menguncup. Okay, dia dah menguncup. Cumanya dia tak hijau lagi. Itu je masalahnya kan. Dia dah menguncup tapi dia tak hijau lagi.
And then yang tak sedapnya adalah kat sini. Okay. Kalau sekiranya tuan-puan tengok sebelum ini kat sini, ini adalah indikator yang saya panggil FE2 mode. Okay, FE2 mode. FE2 mode, nama panjang dia Fish 8 lah. Fish 8 modified. Yang ni yang indikator yang dah modification ke berapa pun saya pun dah lupa dah. Tapi kita dah upgrade ni yang latest lah. Okay. So memang tak jumpa lah dekat TradingView default built-in indicator memang tak ada. Okay, sebabnya kita buat sendiri dan kita berdasarkan coding sendirilah. Okay. So previously ini adalah overbought punya area. Okay, kalau tuan-puan perasan, apabila dah tamat overbought punya area, dia akan pergi mana? Dia akan pergi menuju ke oversold punya area lah. Okay. Dia memang macam tu. Kitaran chart dia memang macam tu. Selepas habis dia overbought, dia akan pergi oversold. Dia tak pergi ke tempat lain dah. Dia bermain kat situ je, atas bawah atas bawah atas bawah je kan. And then kadang-kadang dia duduklah kat tengah-tengah sekejap kan, tapi tak lama. So kalau dia duduk kat atas, dia akan pergi ke bawah juga. Okay. Then baru dia akan naik balik macam tu. So itulah yang tak sedapnya sekarang. Sebabnya dia dah overbought, okay? Dia dah overbought. So sini masih merah lagi. Saya tak boleh nak expect yang dia akan kembang terus jadi hijau. Most probably dia akan mungkin merah dulu ke sekejap, masuk area oversold dulu, then baru hijau. Tu kita punya expectation lah. Tapi tak tahulah kan betul ke tak betul, itu cerita lain lah. Kereta terbang. Lama lagi tu kan. Itu komen-komen tadi. Tuan-puan kalau dekat YouTube, kalau nak komen apa-apa, tulis apa-apa ke, boleh type je dekat bahagian chatting tu kan. Okay, YouTube pun boleh ada bahagian chatting juga sebenarnya. Saya pun sebab selama ni baru 2 kali lah saya buat live direct ke YouTube. Sebelum ni dekat Facebook je. Facebook buat perangai, kita guna YouTube lah. Okay. So kita tengok yang lebih kecil lagi. Ini cara kita nak baca general view macam mana, apa yang berlaku sekarang. Okay. Kalau tengok weekly, saya nampak, kalau kita tengok weekly, saya nampak indeks berada dalam fasa accumulation. Okay. Apakah fasa accumulation? Kena tengok balik lah video-video sebelum ni lah yang kita dah discuss lah sebelum ni. Ya, macam tu. Saya ubah sikit lah ni. Kita letak warna purple sikit. Okay, nampak cantik sikit kan. Okay. So, untuk weekly, indeks tak nampak strong sangat untuk dia naik dan tak nampak strong sangat untuk dia turun. Okay. Yang saya nampak dia berada di atas support lah. And then support dia menaik sikit demi sedikit. Untuk weekly lah. Okay. Nampak ni previous support kat sini kan. And then dia dah mula menaik macam tu. Ni dia punya previous support ni kan mula menaik. Hopefully support ni akan memanjang je macam tu kan. Saya ingat. Kita gunakan pembaris bagi dia tak sengit. Macam tu. Baru betul kan. So kalau indeks maintain je di atas support ini, maksudnya support yang warna kuning ni, ini support warna kuning, support warna kuning, support warna kuning ni kan. Maksudnya dia tak nak drop sangat lagi lah. Okay. Cumanya dia berada dalam zon merah lah sekarang. Kalau dia tak drop sangat pun dia akan bermain kat sini je lah. And then in case kalau dia drop, itu cerita lain. Itu cerita lain. Selagi mana dia berada di atas support ini, then kita boleh cakap yang indeks masih strong lah. Okay. Meniti EMA 50. Betul lah tu. Tapi dia dah break bawah tau sebenarnya. Kalau tuan-puan tengok betul-betul. Dia dah break sebenarnya EMA 50 ni. Ni. Dah break dah pun. Dah masuk zon merah dah pun. Tu kena hati-hati sikit lah. Okay. Okay. Dan kita tengok daily. Tu cara dia lah. Kita tengok step by step. New to index lah. Untuk counter kadang saya tengok 2 time frame je. Kadang saya tengok daily dan saya tengok weekly. FE2 mode sama dengan FE2 mode, sama je. Cuma mode tu saya ada tambah CRSI. Untuk mat tak ada. Tak apa, nanti kejap lagi kita komen counter. Saya nak habiskan sectorial index dulu cepat-cepat. Kita pergi laju-laju. Ni just
nak panaskan engine je dulu. Sebab lama tak live untuk public kan. So kena panaskan engine dululah. Nanti next session ni santai je lah kan. Okay. Apa ni? Hari tu lama saya tak live sebab macam-macam hal lah. Yang antaranya adalah sebab yang SC punya regulation baru tu lah kan. So ramai jugalah reminder yang apa ni. Yelah masing-masing stress lah kan sebab ya dah biasa buat live apa semua sekali tiba-tiba terpaksa apa ni step back, plan balik macam mana nak teruskan apa ni perkongsian dan sebagainya kan. Kadang-kadang saya buat perkongsian ni sebenarnya bukan ada apa-apa kepentingan pun, kita just nak sharing apa yang kita tahu je. Untuk ahli grup memanglah ada kepentingan lah sebab masing-masing kita nak makin pandai berada dalam grup. So bila masing-masing duduk dalam grup yang grup VIP lah especially kan, kita nak semua ahli grup makin pandai dan makin berjaya lah kan. Tapi untuk public ni saya just share untuk sesaja nak share je lah macam tu je. Kita share benda-benda yang baik kan macam tu. So itulah tu. Tapi yalah disebabkan regulation ni kena step back dulu lah. Review chat Bitcoin sekali. Belum lagi, kita habiskan yang saham-saham dulu. Bitcoin tu nanti. Okay. So okay. So untuk daily FBM KLCI tak nampak sangat yang dia strong nak naik dan tak nampak sangat yang dia strong nak drop. Okay. Dan kalau tuan-tuan perasan, slowly dia punya support ni pecah. Okay. Slowly support ni menurun dan menurun. Ini untuk daily lah. Okay. Cumanya dia dah ada oversold kat sini. Hopefully dia tak drop makin bawah jadi oversold lah. Hopefully dia akan rebound naik ke atas lah. Okay. Cuma masih dalam bearish area lah. Kalau tengok sekarang ni masih dalam bearish area. Saya expect dia tak akan drop sangat. Okay. Saya expect dia tak akan drop sangat. Paling-paling pun dia akan test area sini je. Sini dan sini tu dia punya support lah tapi tak strong. Yang strong support yang warna kuning. Ini yang saya pakai automatic strong automatic support resistor punya indicator lah. Okay. Dia duduk main kat sini. Kalau tak break dua ni, then dia akan rebound. Sebab sini dah mula area oversold cuma tak kuat. Baru sikit je. Dia sepatutnya macam ni baru power sikit dia punya oversold sebelum dia nak rebound betul-betul kan. Tapi kalau macam ni sikit je. So tak nampak sangat yang dia nak oversold untuk dia rebound yang kuat. Hopefully dia cepatlah habis dia punya red zone ni. Ni red zone ni. Okay, sini green zone kan nampak kan. Every time dia masuk green zone je dia akan naik terbang kan. Ini tak kuat sangat tapi masih ada buat kenaikan. Okay. And then every time red zone je dia akan buat correction. Okay. So saya nak tengok sikit sectorial index cepat-cepat. Kita tengok sepintas lalu je. Sekarang indeks kat wave apa? Kalau correction tu wave A, wave B, untuk apa? Time frame berapa? Kalau time frame yearly, wave 4 correction. And then bila kita dah tahu dia punya rangka besar dia kan dalam wave 4 correction, semua yang berlaku kat dalam tu kita tahulah. Semua yang berlaku kat dalam tu semua berada dalam fasa correction wave 4. Tapi kena tengoklah dalam wave 4 tu dia ada ABC kan. Mana A, mana B, mana C. Untuk tengok tu kena kecilkan time frame lah. Okay. Okay, ini saya nak buka dua lah macam ni. So kita tengok sebelah-sebelah, kita tengok weekly dengan daily. Untuk teknologi index nampak masih okey lah. Okay, teknologi index nampak masih okey. Weekly dah habis sepatutnya. Okay, dia dah habis dah area oversold dan dia slowly akan climb, slowly akan naik ke atas. Tapi seperti biasalah tuan-puan tahu kan, chart dia tak bergerak dalam satu linear line macam tu. Dia bergerak dalam bentuk zigzag. So dia akan zigzag. Slowly dia akan membuat kenaikan lah kan. Area oversold yang tamat ni sebenarnya menarik. Okay? Area oversold ni saya expect dia dah tamat. Tapi kita tak tahulah kan betul-betul dah tamat ke ataupun banyak cerita lain lagi kat luar kan. So cumanya daily tak habis lagi dia punya oversold, overbought area. Saya ambil macam ni. Okay? Sini daily punya overbought tak habis lagi. So kalau nak tunggu daily overbought habis dan masuk oversold dan tamat, ni ambil masa sikit. Most probably ni akan sambung sikit lagi lah. Macam tu kot. Lebih kurang macam tu lah.
Okay, most probably lah. Sini pun dah start masuk red zone balik. Okay, so kena hati-hati sikit lah. Kalau dia tak jadi, dia sambung lagi balik, itu bagus. Tapi nampak gayanya dah lama ni, dia punya overbought ni. Okay, dah lama overbought. So sepatutnya dia kena masuk oversold lah. Okay. So just be careful lah. Okay. Energy, kita tengok energy. Energy pun macam biasa. Macam hari tu lah saya dah discuss dengan grup VIP hari tu. Masih lagi dalam fasa bearish. So dia baru start je. Weekly baru start bearish zone dan most probably dia akan sambung naik, sambung terus turun ke bawah lagi lah. Okay, belum ada apa-apa sentimen ke apa ke yang akan push energy punya sectorial index naik ke atas. Belum ada lagi. Okay. So untuk daily ni berapa jauh lagi dia nak turun? Saya nampak gayanya lah dia tak akan cecah dah ni. Dia tak akan cecah dah kat situ. Okay, sebab ini adalah maximum bearish zone dia kat area sini kan. So mungkin dia akan turun sikit je kat sini, then baru dia akan kucuk. Okay. Darwish pun ada. Darwish. Tak apalah, Darwish tengok je lah Darwish tak faham pun. Tapi boleh je tengok. Okay, so healthcare. Macam discussion hari tu jugalah healthcare tak habis lagi untuk correction. Okay, ini dia baru je start hari tu dia punya red zone. Sekarang ni saya tak nampak lagi dia punya red zone dah maksimum, belum. Okay, belum maksimum lagi. Ini mungkin temporary je dia punya momentum tu kan untuk bearish momentum. Saya expect dia akan ada lagi satu bearish momentum yang lebih besar area sini. Sebelum dia drop nak jadi oversold yang baru tu. Area sini. Tapi tengok je lah. Unless kalau dia tak break support ni, then dia rebound. Kalau dia break memang jauh lagi lah correction dia. Okay. Daily pun nampak masih strong lagi ni. Kalau tengok pada daily dan kita compare dengan weekly, dia macam ni. Kalau tuan-puan kadang tak faham sangat kan cara nak compare weekly daily kan. Sini adalah daily punya, sini adalah weekly punya support. Ia adalah di sini. Okay. Kalau sekiranya ini drop dan break itu, baru ini drop dan break situ. So, sekiranya sini break, macam tu, then baru sini break. Macam itulah. Faham ke tak? Ni laju-laju je ni. Sebab saya rasa macam banyak betul saya nak share tapi tak apalah kita share mana yang sempat je lah. Okay, untuk properties seperti yang dah kita discuss dalam group VIP hari tu, dia punya weekly chart masih okay. Okay, dia punya weekly chart masih okay. Sebab saya nampak kat sini dia dah berada dalam fasa oversold. Okay, cumanya kita kena tunggu fasa oversold dia tamat. Okay, ni tak tamat lagi sebab sikit sangat dia punya oversold kat sini. Kena tunggu dia extended sikit je lagi. Okay, dia akan extend sikit je lagi fasa oversold dia. Sepatutnya dia akan buat beberapa kali retracement lagi, then baru dia akan rebound lah. Okay, tapi weekly lah. Maksudnya weekly ni lama. Satu minggu lah. Lama lah tuan-puan kena tunggu kan. And then yang akan mengconfirmkan bila weekly punya oversold tamat adalah daily punya chart lah. Okay. Sebab kalau tuan-puan tengok kat sini, sini adalah overbought dia kan. So bila dia akan tamat overbought dia, sebenarnya overbought dia dah tamat dah pun sebenarnya. Cuma dia nak tunggu masuk oversold yang baru je. Okay, bila dah masuk oversold yang baru dan tamat oversold yang baru, barulah sini tamat. Okay, so berapa hari lagi dia nak drop ni? Kita tak tahulah berapa lama kan, tapi dia menuju ke arah oversold. Ini saya bagi conclusion ni, bukan conclusion, kita summarizekan chart ni dengan cara yang paling simple untuk difahami dah sebenarnya. Kita tak fokus sangat dekat chart, kita fokus dekat dia punya alunan ataupun gelombang chart tu sendiri. Okay. 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 Cepat-cepat je Takut tak sempat nak sentuh kata counter kan. Tapi macam tak sempat je ni, tapi tak apalah. Kalau tak sempat kita buat next lah Besok masih ada kan. Okay. Construction. Sama jugalah hari tu pun saya dah discuss dah. Construction ni belum ada apa-apa yang menarik lagi sebenarnya. Dia punya oversold pun saya nampak dia belum tamat lagi. Okay, oversold dia belum tamat lagi. Daily dia dah hijau sikit tapi ini tipu-tipu je kan. Dunia tipu-tipu je. Okay. Kalau tuan-puan nampak kat sini,
weekly dah mula masuk red zone. Itu memang kena berhati-hatilah. Okay, berhati-hatilah. Weekly, daily baru nak kembang balik ke bawah. So apa yang mengatakan dia akan kembang balik ke bawah adalah ini. Nampak tak overbought dia ni? Overbought dia tamat dah pun. Dia dah tamat. Okay? Kalau tuan-puan perasan, kenapa ada dua garisan ni? Nampak ada garisan merah ni. Ni garisan merah ni kan? Dan garisan hijau ni. Dia bukan suka-suka je duduk kat situ lah. Ini dua garisan ni adalah penentu bilakah overbought dengan oversold tamat. Sekiranya garisan hijau dan merah ni, okay, garisan hijau dan merah ni turun daripada overbought area melepasi garisan merah ni, maksudnya dia dah habis dah area overbought. Okay, dia dah habis area overbought dan dia akan pergi ke bawah lah. Okay, dia tak pergi mana dah, dia akan pergi ke bawah lah. Okay, then dia akan memulakan fasa oversold. So berapa lama dia akan berada dalam fasa oversold, kita tak tahu berapa lama. Tapi apa yang menariknya adalah oversold akan tamat. Okay, oversold akan tamat. Once oversold tamat, itulah tu peluang untuk kita lah kan. Once oversold area tamat, itu adalah peluang lah untuk kita sebenarnya kan. So kalau nak cepat sikit boleh guna daily chart. Kalau nak long term lama sikit untuk santai-santai relax, gunakan weekly chart, tak ada masalah. Kalau tuan-puan nak invest lama sikit, guna weekly dengan monthly chart pun dah cukup dah sebenarnya. Okay. Okay. Saya tak discuss buy call apa semua, kita discuss pure technical je. Okay, dari segi chart dia, okay. Kalau tengok consumer punya produk, okay. Consumer product, saya nampak weekly dia baru nak masuk, bukan baru nak masuk, dia nak sambung sikit lagi oversold punya area. Okay, dia nak sambung sikit lagi oversold punya area. Kalau tengok daily, masih baru start je. Okay, sepatutnya dia akan extended sikit lagi. Macam itulah, lebih kurang kan. Sini pun akan turun sikit lagi. So berapa lama? Mungkin around August ke apa ke baru dia buat kenaikan barulah kan. So lamalah. Okay, lamalah. Biasanya kalau kita nampak ni, dia akan sambung je ni. Dia akan sambung je. Dia bukan immediately akan rebound, jarang sangat. Okay, jarang sangat. Masuk oversold immediately rebound ada berlaku tapi jarang. Normally dia akan naik, memang chart biasanya akan ada yang rebound pada chart, tapi generally dia adalah temporary rebound sebelum dia sambung sikit lagi. Lamalah. Saya mute dulu, kok mengganggu rakan-rakan yang lain. Kalau kita dapat saya mute dulu semua. Okey. Lebih kurang macam tu. Kalau tuan-puan faham dia punya wave dia ada kiraan wave dia lah, tapi saya tak ajarlah kat sini. Untuk consumer ambil masa lah. Dia sedang berada dalam fasa bearish, tak habis lagi. Tunggulah, kena tunggulah untuk consumer kan. So industry product. Industry product ni agak menarik sebabnya weekly pun dah masuk oversold. And then dia punya oversold ni baru start. Okay, baru start. So berapa lama lagi dia nak pergi? Wallahualam lah, kita tak tahu kan. Tapi kalau baru start ni kena tunggulah. Sampailah telur-telur ikan ni semua dah menetas, dah lahir dah baby-baby, anak-anak ikan tu semua dah menetas dan dah hilang dah daripada dia punya kawasan telur-telur ni, naik ke atas, then baru okey. Okay. Sini pun samalah. Dia akan lamalah telur-telur ni bila dah mengeram semua, tunggu masa nak menetas. Tapi lamalah. Akan ambil masa. Jadi kalau tuan-puan tengok dekat chart, dia start dia punya bearish kat sini. Ni starting dia punya bearish ni kan. And then saya tak nampak yang ini adalah maximum bearish momentum. Ini mungkin permulaan je. Sebelum dia sambung dia punya bearish momentum yang lebih kuat macam tu. Tu. Most probably lah kita tak boleh cakap for sure atau exactly sepatutnya akan kena jadi macam tu kan. Mana kita tahu kan. And then untuk transportation. Transportation ni antara yang chart yang menarik sangat lah yang saya cakap hari tu. Saya ada share dalam grup VIP hari tu kan untuk transportation. Kenapa saya cakap dia menarik? Kalau sekiranya tuan-puan belajar tentang elliott wave, tuan-puan akan perasan sesuatu.
Tapi saya tak naklah cerita detail sangat kat dalam ni kan. Saya cerita sepintas lalu je secara umum. Okay. Ini saya gunakan istilah yang senang difahami lah. Dia macam ni. Cuba tengok yearly punya chart. Okay. Tengok. Tuan puan tengok yearly punya chart. Saya ambil gambar macam ni. Transportation. Okay. Kalau tuan puan tengok ni. Untuk ahli grup VIP hari tu saya dah tanya dah soalan ni kan. Tapi kalau nak jawab balik boleh. Okay. Kalau tuan puan tengok ini. Candle apakah yang terbentuk sekarang? Untuk logistik and transportation yearly chart. Candle apakah yang terbentuk sekarang? Bentuk apa candle ni? Kita panggil apa ni? Three candle lah. Three candle dan ke atas. Betul. Candle pattern. Candle pattern. Apakah candle pattern yang ada sekarang? Hari tu rakan-rakan dalam grup VIP dah jawab kan. Tapi rakan-rakan yang lain yang apa ni, yang tak ada dalam grup VIP pun boleh jawab, tak ada masalah. Okay, tulis je kat bahagian chat tu. Candle apakah yang tuan pun nampak kat situ. Dua orang je jawab ni. Yang lain malas dah nak jawab sebab soalan sama je kan. Hammer. Tulis je apa sahaja yang tuan pun nampak dekat chat tu. Type apakah candle yang dinampakkan dinampakkan pula. Apakah yang dilihat pada chat tu. Sementara itu sebenarnya ijab. Okey, ada banyak lah beberapa candle lah dekat situ. Okey. So, first, kalau tuan puan tengok yang ini sahaja dulu. Okey, yang ini sahaja dulu. Okey, kita ambil satu-satu lah Kita ambil satu persatu lah. Dua ni adalah bullish harami. Okey, dua ini adalah bullish harami. Okey. And then yang ni single candle ni adalah hammer. Okey. Bila kita ambil secara besar sikit lah dia boleh dikatakan almost morning star. Almost lah morning star kan. Kalau morning star sepatutnya 3 candle je. Yang ni dan kat tengah-tengah lepas tu yang ni kan. Dia macam tu lah. Kalau morning star lebih kurang macam tu lah Morning star kan. Teruk betul sebenarnya lukisan ni. Kalau morning star dia lebih kurang macam tu lah. Tu dah jadi morning star kan. Tapi sebenarnya ada lebih ni three white candle ni boleh lah three white soldier kan. Ada lebih menarik lagi daripada itu. Okey, ada lebih menarik lagi daripada itu. Kalau sekiranya tuan-puan belajar tentang Elliott wave, ada satu lagi konsep yang sepatutnya yang lebih powerful lah berbanding dengan yang lain-lain sebenarnya. Okey. Tak nampak sangat lah sekejap saya kecilkan apa ni dia punya tu. Okey, kita buat satu garisan je lah kat sini. Okey. So, apa yang tuan-puan nampak sekarang adalah ini adalah ketinggian yang tertinggi yang dia pernah buat sebelum inilah. Okey, itu adalah ketinggian yang tertinggi yang dia pernah buat sebelum itu. Sekarang dia dah break ketinggian tertinggi yang dia pernah buat sebelum itu. Ataupun dalam istilah lain fresh breakout ke apa ke apa-apa je lah tuan-puan panggil all time breakout, all time high breakout ke apa ke kan. Whatsoever lah. Okay. Kalau saya kecilkan lagi time frame dia kan. Kita ambil weekly pula. Ini saya tanda kat sini. Ini tertinggi yang dia pernah catat sebelum ini. And then sekarang dia berada di atas level tertinggi yang dia pernah buat sebelum ini. Kalau dari segi rukun lah Elliott wave, kita ada satu istilah yang kita panggil sebagai trend reversal lah. Okay, dia dah reverse dah, dia dah tukar trend. Okay, and then dari segi wave calculation, dia dah tukar dah. Okay, zero wave dia dah lain dah. Saya tak tunjuk lagi kat sini kan. Nanti tuan-puan kira sendirilah kat mana dia punya zero dekat mana kan. Tapi lah dah jadi daripada
daripada downtrend yang apa ni severe lah, dia punya downtrend dia memang teruk gila lah kan istilah dia kan. Sekarang dah jadi waras. Okey, dah jadi waras. Okey. So dia dah jadi strong uptrend. Okay, dia dah jadi strong uptrend. So hopefully lah, hopefully lah dia sustain lah berada di atas ini. Dan sekiranya indeks logistik and transportation ni sustain berada dalam keadaan begini dan menaik ke atas, kita akan nampak kebanyakan daripada kaunter-kaunter yang berada dalam sektor logistik akan follow lah. Dia akan follow lah dia punya apa ni sectorial index ni kan. Macam itulah lebih kurang tu ceritanya lah Okay. So kita tengok lain. Tapi cepat-cepat je ni. Ada berapa minit je lagi kan nak komen counter ni kan. So saya tengok finance pula. Finance ni sebenarnya tak banyak sangat yang kita boleh trade sebenarnya sebab ada pun Bank Islam tercover kan. Apa lagi tak banyak lah Cumanya daily dah mula nak masuk oversold area. So kena tunggulah. Dia akan buat penurunan dulu sampai dia masuk oversold area baru dia akan reverse naik balik. Then weekly masih okay sebab kalau tengok weekly masih menuju ke overbought. Dia dah habis oversold, dia menuju ke overbought, maksudnya daily akan masuk oversold dan cepat-cepat dia akan masuk overbought balik. So kalau nak dia punya retracement pun dia tak lama. Saya nampak retracement ni pun dia akan retrace sekejap je sebelum dia buat sambung dia punya kenaikan balik lah berdasarkan chart. Okay. Itu finance lah. Okay. Okay. Ada berapa ni lagi? Berapa sector index lagi? Kita tengok plantation. Plantation strong bearish lah. Sekali pandang kita dah tahu dah memang strong bearish lah. Okay. Cumanya daily dah mula nak habis dia punya oversold. Most probably sekiranya kalau dia buat rebound pun logik lah. Sebab dia dah mula nak habis dah oversold kan. So nak mula masuk overbought balik dah. Dan dia biasanya kalau dah mula habis oversold ni dekat situ lah dia akan ada beberapa candle rebound lah. So, kalau tuan-puan FIFO ke apa ke kan, kita akan cari yang macam-macam ni lah. Yang nak habis oversold, dia nak rebound macam tu. Tapi kena cepat-cepat lah, tak boleh hold lama-lama sebab dia masih dalam bearish zone yang kuat, dalam bearish zone weekly yang kuat. Okay. Memang dia akan sambung turun lagi. Kan cuma rebound tu sementara je lah kan. Okay. Teknologi dah komen awal tadi. Okay. Teknologi sudah komen awal tadi. Okay. Teknologi dia daily dah overbought. Dia nak menuju ke oversold. Cuma weekly dah habis oversold. Sepatutnya slowly akan jadi overbought. So slowly dia akan membuat kenaikan lah. Okay. Cuma teknologi ni ada satu yang saya dah cerita dah sebelum ni dalam grup VIP sebenarnya. Ada satu yang menarik dengan teknologi ni, kalau tuan-puan tengok yearly chart. Okay. Tuan-puan tengok yearly chart dia macam mana. Ni saya dah buat lukisan lama dah ni, lukisan ni duduk kat sini ni. Masa saya duduk kat Shah Alam lagi ni saya lukis ni. Sekarang dah pindah balik kampung dah. Itu yang macam lama tak live kan, pindah rumah sebenarnya kan. Okay. Kalau tuan-puan tengok mangkuk ni, inilah mangkuk yang terbentuk kan, dan dia dah break lah dia punya all time high. Okay, macam apa yang berlaku dekat logistik tadilah. Okay, cumanya teknologi dah jalan awal. Okay, teknologi dah jalan awal. So ini adalah dia punya target price lah. Okay, sini tu dia punya target price. Okay. Tak nak lama-lama lah nanti jadi investment advice pula kan, tak pasal-pasal pula kan. Okay, so plantation yearly chart pun masih bearish lah. So tak menarik lah Tapi tak semestinya, okay, tak semestinya dia punya indeks dia teruk macam ni. Semua counter yang lain dia semua teruk follow indeks, tak juga. Tak semua counter yang berada dalam sektor yang sama, sektor mother sector ni kan. Macam kalau plantation, tak semua counter plantation yang ada dalam plantation index follow indeks dia, tak. Ada yang tak follow, ada yang buat hal sendiri kan. Cuma generally lah generally kita expect lah bila generally index dia bearish, so semua kata-kata ada dalam tu
generally kita expect dia bearish lah. So kalau nak lebih detail kena tengok satu persatu. Okay, kena tengok one by one lah. Okay, tapi apa lagi? Utilities, ni last lah sebelum kita tengok beberapa counter, ada lagi 8 minit je lagi kan. Saya tengok komen-komen yang ada dalam Zoom meeting je lah nanti kejap, ada beberapa counter saya perasan tadi. Okay. Utility index daily dah nak masuk oversold, cuma weekly tak nampak sangat apa benda yang dia nak buat ni. Nampak macam overbought tapi tak cecah pun overbought kan. Dia CP-CP je dia langgar yang rail merah ni kan. Lepas tu dia turun balik. Pening lah, pening kalau macam ni. Tak nampak sangat lah apa benda dia nak buat kan. Tapi dia dah oversold lah hari tu. Naik tapi tak sempat overbought. Dah nak turun balik dah. Tak kuat lah. Tapi generally masih dalam red zone. Kalau tuan-puan nampak red zone ni, apa ni? Zone merah lah kan. Kita tak masuk lah zone merah kan. Macam COVID lah. Zone merah kita tak masuk lah kan. Okay. So nampak ni. Sini oversold. Oversold. And then dia akan extend lagi. Okay, dia akan extend lagi oversold tu sampai tamat lah. Belum tamat lagi. Lama lagi ni nak tamat ni. Okay. Mungkin beberapa minggu lagi lah. Okay. So. Habis. Okay. Saya tengok komen dekat Zoom meeting dulu. Untuk ahli-ahli group. Solid. Okay. Kita tengok counter solid. Okay. Solid. Masih solid ke tak? First, saya akan tengok weekly. Kenapa? Sebab kita nak tengok generally adakah dia masih bullish ataupun dia dah bearish. Okay, saya akan kita tengok macam ni lah. First, saya tengok dari sini ke sini dia masih bearish, dia masih bullish. Ada tiba-tiba ada terlebih pula macam nak lukis rumah je. Okay, macam tu. So ini adalah zone bullish dia. Okay. Bilakah weekly maximum momentum bullish dia? Adakah ini? Saya tak expect itu. Okay. Saya expect kat sini. Kita punya expectation lah kan. Tapi kita tak tahulah nak jadi ke tak jadi kan. Tapi berdasarkan zone dia, dia nampak macam nak kembang lagi. Kita tak tahulah nak kembang lagi ke tak. Dia tak masuk lagi overbought, oversold, tak masuk lagi oversold. Dia cuma ada overbought je. And then tak tahulah, ni most probably dia sambung je lah overbought dia macam tu kan. Most probably lah, mana kita tahu kan. Okay, daily dia dah habis oversold tapi tak masuk overbought. Sebab sebelum ni dia dah overbought dah, oversold. Okay, sini overbought lah. Dia terbalik dah pula. Sini oversold, sini overbought. Overbought dah tamat. Tapi dia tak masuk oversold yang baru. Tapi dia nak terus naik ke overbought area. So, apa yang saya expect dia akan meneruskan zone hijau lah. Itu je lah yang saya expect dia akan meneruskan zone hijau lah. Okay. Itu je nak komen sebenarnya kan. Pernah cerita-cerita kan benda tu je nak komen kan. Okay. KHJB. Dah masuk overbought tapi baru start. Okay. Weekly pun baru je tamat oversold. Nak menuju ke overbought. Dia masih strong dalam green zone. Okay, masih strong. Adakah dia dah ada maximum momentum green zone dah kembang habis? Saya tak nampak lagi. Okay. Adalah kembang sikit-sikit tapi macam tak habis lagi. Untuk daily pula, adakah green zone dia dah maximum? Saya tak nampak lagi lah. Ini adalah initial lah permulaan maximum green zone tu kembang. Tapi saya expect dia akan buat maximum momentum green zone tu. Tapi belum lagi. Okay. Ke arah itulah, ke arah itulah. Okay. Kita tengok sedikit ni agak menarik sebenarnya. Okay. First, saya akan tunjuk terus. Tuan-puan kena tengok ni. Tuan-puan kena tengok ni. Dia punya monthly chart dia macam mana. Okay. Saya dah tanda dah hari tu dalam grup VIP. Ini adalah lowest yang dia pernah buat sebelum ini. Okay. Itu adalah lowest dia pernah buat sebelum ini. Saya tekankan sikit. Ini adalah lowest yang dia pernah buat sebelum ini. So apa yang berlaku adalah dia dah break. Dia punya lowest.
dia dah siap gap up, gap down lagi kan. And then yang paling menarik lagi adalah kalau tuan-puan perasan ni, dia punya red zone ni baru start je. Okay, red zone dia baru start. So bilakah dia punya maximum momentum bearish dia berlaku? Wallahualam. Tak tahulah berapa jauh lagi kan. Kalau tengok weekly pun, dia baru start kat sini. Okay? Baru start je. Ini tak habis kembang lagi ni. Dia sepatutnya kembang lagi lah. Okay? Kembang lagi lah. Memang kalau berdasarkan rumours, berdasarkan news, berdasarkan apa semua kan, memang akan ada macam-macam news apa semua kan. Tapi chart cerita lain. Okay? Chart cerita lain. So nampak kan dia punya bearish momentum ni, saya tak expect sini adalah maximum bearish momentum kan. Mungkin sini adalah temporary rebound je, temporary rebound. Mungkin most probably dia akan touch dia punya midline kat sini and then baru dia kembang lagi sekali. Okay? Baru dia kembang lagi ke bawah lah. Okay? Most probably lah. Tapi kena hati-hati lah kalau macam ni. Rumours tu rumours lah. Okay? Tapi chart cerita macam ni. Ini adalah cerita chart. Tapi kita tak menafikan akan ada masa dia akan rebound. Okay, dia akan rebound. Tapi 1-2 candle rebound dia tidak menidakkan bearish zone dia yang begini besar. Macam tu. Faham ke? Okay. Soalan-soalan ni boleh hold ke, boleh beli ke, boleh jual ke apa semua, saya tak boleh jawab. Okay, itu dah termasuk dalam investment advice. Okay. Bila saya buat sesi public umum macam ni, saya tak boleh jawab soalan-soalan macam tu. Tapi saya boleh komen chart dia je lah. Okay. Chart dia saya boleh komen lah. Nanti tuan-puan yang decide lah. Okay. Unless kalau kita buat sesi khas untuk ahli grup, untuk grup klien, then boleh. Tak ada masalah. Okay. Untuk sistem. Okay. Saya buka 2 paparan terus. Weekly dengan daily. First, kalau saya tengok weekly dia baru start nak kembang. Dia dah habis lama dah dia punya oversold. Oversold dia lama sangat. Okay. Dari sini, dia punya oversold sampai sini. And then sekarang dia ke arah nak menuju overbought. Okay. Ke arah nak menuju overbought. Dan sepatutnya green zone ni akan kembang lebih besar lagi lah. Sini baru awal-awal nak kembang je sebenarnya. Sepatutnya lebih besar lagi dia boleh kembang. Okay. Kalau tuan-puan tengok daily pun, daily sekarang ni pun sedang menuju ke arah fasa overbought. Okay, tak habis lagi. Okay, tak habis lagi fasa overbought. Okay. Sini pun kembang sikit je. Sepatutnya dia kena kembang lagi besar. Sepatutnya lah. Okay, untuk dia habiskan momentum bullish dia. Tapi belum ada lagi. Okay, belum ada lagi. Apa nama indikator ni? Indikator ni untuk ahli group sahaja yang dah subscribe indikator lah. Kalau untuk ahli group VIP pun untuk ahli group VIP yang dah subscribe indikator lah. Okay. Okay, so apa lagi Jangan saya tengok kata-kata. Okay, PUC, EFOS. Okay, EFOS. Kita tengok EFOS. Dah 10.30. 1-2 counter lagi Lepas tu kita bersurai and then saya ingat mungkin kita akan buat sesi bukan ulangan lah. Sesi diskusi apa ni? Rentetan apa istilah dia? Sesi diskusi sambungan. Rentetan tu daripada peristiwa. Okey. Excel Force, apa yang saya nampak lah apa yang saya nampak adalah dia akan meneruskan penurunan untuk weekly. Okey, sebab kalau tengok kat sini adalah overbought. Sini adalah overbought. Dia dah habis dah. Fasa overbought dah keluar dah pun daripada garis rail ni yang terik kalau jalan kereta api tu kan. Dia punya rail tu kan. Rail merah dia dah tergelincir. Dah masuk dah ke bawah ni kan. Sepatutnya dia akan masuk ke area oversold. Okay, belum lagi. Okay, belum lagi. Tapi menuju ke arah itu. So kalau tuan-tuan tengok ni, sini saya expect adalah maksimum dah kot dia punya green zone kan. Maksimum dah kembang sangat dah kan. So sepatutnya dia drop dululah. Okay. Drop fasa correction dah lah sekarang. Okay. And then tengok dari segi daily punya chart. Baru je start red zone. Sepatutnya red zone kembang macam tu. Tu kena hati-hatilah kat situ kan. Sini adalah oversold. Sini pun oversold. Dia kena habiskan dulu oversold.
baru dia panjat naik jadi overbought. Lama sikit lah. Okay. Okay. Saya tengok satu dua. Kena komen laju-laju dah ni. Okay, PUC baru je nak habis red zone. Dah berada dalam fasa overbought. Tapi saya tak nampak yang dia akan tamat overbought weekly dia serta-merta. Dia akan extend sikit lagi. Untuk daily pula dah habis oversold. So sepatutnya dia akan masuk ke area overbought lah. Jadi punya green zone ni sepatutnya akan kembang sikit lagi. Okay. Nak komen ada je sebenarnya cara nak shortcut punya komen, tapi saya tak boleh. Sebab dia akan jadi macam investment advice. So bersabar je lah. Okay, Priva. Oversold dah nak habis, agak menarik. Cumanya weekly baru nak masuk oversold. So kena hati-hati sikit lah untuk oversold untuk weekly kan. Tapi daily dia nampak masih okey lagi. Okay, daily dia nampak masih okey lagi. Kita tengok Jackson sikit lah. Okay, Jackson dia dah oversold tapi tak habis lagi. Belum ada tanda-tanda dia nak habis lagi. Cumanya kalau dah masuk area oversold ni tak lama dah lah dia nak rebound macam tu je lah. Okay, cuma weekly dia jauh lagi nak drop ni. Sebab baru start je oversold kan. So kita expect area-area strong support lah untuk dia drop, untuk dia rebound kan. Area strong support mungkin area sini ataupun mungkin area sebelum ni. Ni sini. Okay, mungkin area sini baru dia akan rebound. So sepatutnya dia akan drop sikit lagi. Sepatutnya lah kita tengok macam tu lah lebih kurang. Okay, Itronic daily agak menarik. Weekly pun agak menarik. Okay. Mitra pun okay sebenarnya. Dia agak menarik juga. Cuma daily dia ni dah lama overbought ni. So sepatutnya dia kena berehat dulu sekejap. Okay. Daily dia sepatutnya dia kena berehat dulu sekejap. Kena bagi peluang untuk dia habiskan oversold dulu baru selamat lah. Kalau tak tuan-puan masuk pada overbought, betul lah overbought kan. Tuan-puan masuk pada overbought, then dia masuk oversold. Jenuh lah kan, jenuh lah guys. So, tapi weekly dia masih steady lah. Okay, Mitra. SMRT daily masih okay. Weekly pun masih menarik lah. Okay. Okay, Metronic. Daily masih dalam overbought area, tapi saya tak expect overbought dia akan tamat immediately. Weekly agak menarik sebab weekly baru start je overbought. Sepatutnya dia akan extend sikit lagi. Okay. Okay. Habis dah. Nasib tak banyak kan. Sasbadi bukan saya dah komen ke tadi? Belum. Okay, Sasbadi baru nak start overbought untuk daily. Okay, baru nak start overbought untuk daily. Dan untuk weekly pun masih belum ada tanda-tanda yang dia nak pergi oversold. So saya expect dia akan reverse balik buat overbought. Itu saya nampak lah. Okay. Hari ni kita bercakap oversold overbought je. Kita tak bercakap jual beli apa semua. Tak ada. Okay, Carrion daily baru start overbought. So sepatutnya dia kembang lagi lah. Okay. Weekly agak menarik. Okay, weekly agak menarik. Masih strong green zone. Okay. Green zone ni masih strong. Nampak kan? Ada dekat rakan-rakan dekat YouTube ada aku nak minta komen ke apa? Hexin ada soalan Hexin kita tengok sikit lah. Daily agak menarik sebab dia baru start je. Okay, dia baru start je kat sini kan. Baru start je overbought. So kalau baru start dia tak akan immediately tamat lah. Okay, dia tak akan immediately tamat. Mungkin akan ada retracement sikit, berlakunya fasa profit taking dan sebagainya. Dan weekly pun dah lama oversold. So sepatutnya dia akan menuju ke arah overbought lah. Okay. Kian Lim kita tengok sikit lah Kian Lim
nampak macam baru overbought je. Okay, nampak macam baru overbought. Tapi macam nak retrace dulu sebelum dia sambung naik. Weekly dia masih okay, masih steady je. Cuma kita tak tahu dekat mana dia punya maximum bullish momentum tu, kita tak tahu kat mana. Okay. Peacock. Cantik lah. Daily dia masih okay. Weekly dia pun masih okay. Sebab dia baru start je ni. Weekly dia baru start je overbought. So saya tak expect dia akan immediately tamat. So dia akan extend dulu untuk buat lagi overbought lah. Okay. Cuma tu apa kita tengok lah. Okay. Dia punya green zone ni belum habis lagi. Jauh lagi dia nak kembang tu kan. Jauh lagi tu green zone dia ni. Kalau tengok daily ni masih dalam strong green zone ni. Tak ada tanda-tanda dia cepat nak immediately kucup tak. Okay. DPS. Ini saya pakai indicator sendiri kan. That's why saya senang nak komen. Kalau kita pakai yang conventional technical analysis, tuan puan kena tarik line apa semua sekali kan. Lambat sikit lah. Tapi kalau dah expert tu lain cerita lah. Okay. DPS daily agak menarik sebab dia dah, saya expect dia dah mula rebound pada oversold area ni kan. Tapi saya tak nampak yang dia nak tamat sekarang oversold. Saya expect dia akan continue sikit lagi oversold dia. Sebab apa? Sebab weekly dia pun tak tamat lagi oversold. Weekly dia belum tamat lagi oversold. So dia akan extend sikit lagi. Most probably akan drop sikit lagi lah. Okay? Baru dia akan naik. So saya expect daily akan sideways. Daily akan sideways. SYF daily agak menarik, weekly pun agak menarik. So agak menarik lah. tak boleh nak komen sangat lah. Ya agak menarik lah. SLP pun agak menarik. Daily dengan weekly dua-dua cantik lah. Okay. TDEX lah. TDEX masih strong bearish. So tak cantik lah dua-dua ni. Cuma weekly ni lama lagi ni. Dia akan extend lagi oversold ni lama lagi ni. Daily ni pun nak sambung oversold lagi. So saya nampak dia tak akan drop sangat dah. Cuma dia akan sideways lama. Tu je. Jadi saya nampak lah. So MP. Apa cerita dengan MP hari tu, dia Dow kan. Dr. Aziz Osman ada beli kan. 11 juta ataupun 44 juta unit. Dari segi daily chart dia, saya nampak dia masih nak berada dalam bullish zone. Dia masih belum habis lagi dia punya pengembangan dia. Weekly pun dia menuju ke arah itulah. So strong resistor dia pada 320. Most probably adalah possibility dia nak touch kan. Kalau dia kembang lah. Kalau dia tak kembang dia drop terus je lah. Tapi kalau tengok pada overbought area tu tak habis lagi. Okay, baru start je kan. Okay, edaran nak pergi mana? Edaran weekly baru weekly tak habis lagi overbought. Okay, baru start je. Baru nak masuk overbought. Sebelum ni dia oversold kan. Sekarang overbought tapi tak habis lagi. Ini adalah temporary retracement lah kalau saya nampak. Cuma daily ni agak curious sikit lah sebab daily dah habis overbought. Okay, daily dah habis overbought. So kalau daily mula buat retracement, daily akan sampai oversold dulu. Okay, so weekly akan follow je lah. Slowly lah. So kalau dia masuk oversold dulu, expected dia akan drop area support yang ada lah. Area sini kan. Macam tu lah. So tapi ini adalah temporary retracement lah saya nampak kan. Sebab tak nampak macam ini bukan dia punya maximum bullish momentum. Tak tahulah kalau tuan pun nampak maximum bullish momentum, most probably betul lah juga kan. Sebab sini macam dah dia punya lompat dia tu lain macam kan. Tapi saya nampak temporarily dia akan buat retracement dahulu sampai habis dia punya oversold area, then baru dia akan
rebound. Kalau tak dia terus drop je lah. Okay, dah 10.40 ni. Satu, dua lagi and then saya stop lah. GDEC daily agak okay. Weekly, tapi saya nampak dua-dua masih sideways lah. Tak boleh nak komen sangat. Ambil masa lah untuk di sideways. SK Press. PUC saya dah komen tadi awal. Saya tak nak ulang. Okay. SK Press daily dah habis overbought. So sepatutnya dia akan buat retracement. Weekly belum masuk overbought. So weekly agak menarik. Daily dia nak retrace dahulu. Okay, sampai situ dahulu. Dah. So alhamdulillah kita berjaya discuss beberapa counter. Which is saya rasa personally saya tak adalah discuss counter ni detail sangat pun kan. Sepatutnya kita boleh discuss lagi detail lah. Setiap counter ni banyak lagi benda yang kita nak tengok sebenarnya. Tapi saya bagi just brief summary je. Okay, brief summary je kita tengok. Sekali sepantas lalu je kita tengok macam tu. Okay, kita tahu dah sepatutnya dia nak pergi sini, nak pergi sini kan. Sepatutnya kita boleh pergi lebih detail lah. Okay. InsyaAllah untuk grup VIP kita akan buat sesi-sesi yang lebih discussion yang lebih detail lah nanti. Cumanya saya nak hangatkan balik grup Facebook ni. Dah lama sangat tak buat live kat dalam tu. Takut nanti semua pun dah tertidur kat dalam tu kan. Okay. So InsyaAllah nanti saya akan continuously lah kita akan buat discussion lagi dan lagi. InsyaAllah semoga semua dapat manfaat lah daripada discussion yang kita buat pada malam ini. Dan kita bukan setakat sini saja. InsyaAllah kita akan sambung lagi selagi mana kita dapat abide the law yang SC letak. Dan masing-masing tak ada tanya soalan-soalan yang boleh menyebabkan kita terjerumus ke melanggar arahan SC. Okay. Okay, so sampai di situ dahulu. Kalau ada salah silap saya minta maaf. Semoga perkongsian pada malam ini ada manfaat sedikit. Untuk ahli group saya akan saya ada rekod, nanti saya akan share balik lah. Okay, saya akan share balik video ni. So kalau yang terlepas tu boleh tengok balik lah. Okay. So sampai situ dahulu. Terima kasih sekali lagi tahniah kepada semua kerana dapat stay sampai dah 10.45 dah. InsyaAllah kita akan buat sesi yang akan datang pula nanti. So kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.